Oke, salam ke kawan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sentiasa bersama dengan Denny Ajani channel ini. Saya harapkan kawan di luar sana sihat ya. Hari ini saya ada sedikit komen lah berkenaan dengan isu apa yang berlaku dengan KPI kesihatan kita kan. Dan MP daripada Bintulu sepatutnya tidak sebegitulah. Karena kalau kita lihat apa yang berlaku tu, KPI kesihatan ni buat kerja non-stop lah. Hari bekerja dah tentu dia buat. Hari cuti pun dia buat. Cuti umum pun dia buat. Yang saya heran, kenapa dia? Patutnya salahkanlah Menteri Kesihatan. Jangan KP Kesihatan. KP Kesihatan ini pejabat awam. MP MP itu yang mana yang jadi Menteri Kesihatan tuh wakil rakyat ini yang disalahkan ada 3 orang. Ini seolah-olah dia kata KP yang makan gaji buta. Seolah-olah kata-kata itu menjurus seolah-olah seperti itu. Seolah-olah tidak buat kerja, seolah-olah makan gaji buta. Ini yang pandangan kita rakyat yang kita lihat. Dia berkata seperti itu. Dia ingat KP itu naik pangkat jadi KP, dia ingat seperti dia. 5 tahun pergi ngundi, bodek rakyat, tipu-tipu rakyat, naik, dapat, menang. Saya bahasa kasar seperti itu aja. Ini hakikat. Saya pun heran di Bintulu tuh. Bintulu itu tempat Dayak tuh semua. Kayan, Kenyah, Kelabit, semua ada. Iban. Kenapa dia ni yang diambil? Tak ada Dayak dah. Lepas ni, YB Dayak masuk tanding. Lawan nih, Bintulu nih. Ini kenyataan yang tak kemana-mana. Bahasa Malaysia pun tak kemana-mana. Jadi saya tidak suka di situlah. Sebab apa? KP kesihatan itu buat kerja frontliner, bukan kerja senang. Bila dia seperti itu, seolah-olah dia merendahkan penjawat awam. Dia melibatkan semua penjabat awam walaupun dia sound kepada KP kesihatan. Tetapi bila kita dengar kata-kata dia seperti ini, melibatkan juga kepada penjawat awam. Saya tahu rasanya duduk kerja dalam government macam mana. Mereka MP ni tak tahu ni. Yang seperti dia tu tak tahu. Saya tahulah kalau MP Sarawak ni macam mana. Jadi dia cuba mengatakan seperti itu. Dia tak tahu orang kerja government macam mana, peringkat bawah macam mana, peringkat atas macam mana. Orang kerja government ni walaupun peringkat bawah sekalipun, sampai tukang sapu sampah dia tu sekalipun, dia mempunyai peranan dia. Ada SOP dia. Tidak dia sewenang-wenangnya. Begitu apalagi KP kesihatan. Yang paling bagus lepas ni KP kesihatan tak payah buat pengumuman. Bagi dekat tu menteri-menteri yang ada tu, timbalan menteri ada 2 orang tu, menterinya tu buat apa? Buatlah pengumuman. 3 orang menteri buat kerja apa? Kalau menteri kesihatan tak boleh buat, timbalan menteri yang 2 orang tu tak buat apa? Kalau kata dua-dua sibuk dulu, waktu zaman-zaman dulu, timbalan menteri ni 1 je. Ini jadi 2 sekarang nih. Tak boleh buat juga tugas. Campak aja nih pengumuman nih kau yang buat. Habis cerita. Kalau senang sangat. Kalau kata kerja yang KP kesihatan nih senang aja, kerjanya buat pengumuman saja, suruh timbalan ke Menteri Kesihatan sendiri buat. Senang kan, kerja senang. Tinggal nak cakap je. Tinggal nak bagi data aja. Ya, KP kesihatan tu ambil data sini, kolek sini macam tu je. Walaupun bukan dia kena buat, tetapi dia juga yang kena cek benda tu. Terakhir. Karena dia yang akan keluar kenyataan. Kalau dia salah, anak buah dia buat salah, dia akan terima padahnya. Apa menteri pun seperti itu. Aku yang bukan menteri pun boleh nak mikirkan hal seperti itu. Ini label kita rakyat boleh fikir sampai ke situ. Dia punya label tahap apa aku pun tak tahu. Ini kerajaan, bukan macam bisnes. Bolehlah nak paksa orang ni, hentam orang ni. Bisnes bolehlah. Kau sebagai CEO, kau hentam kau punya pengarah, kau hentam kau punya manager. Ini sekarang ni jangan kau fikir kau buat bisnes. Ini antara menteri dengan penjawat awam. Beza. Mungkin dia fikir dia buat bisnes ni.
Macam bisnes boleh lah. Engkau CEO, engkau pergi hantam kau punya pengarah, kau pergi hantam kau punya manager. Kau ingat nih, KP kesehatan tu manager. Seolah-olah macam itulah dia buat. Ini kalau menurut pandangan saya lah. Jadi kita rakyat nih kalau melihat perkara seperti itu terasa. Itu saya kata, saya lagi cepat perkara ini selesai. Saya doakan KP kesehatan lepas ni dengan frontliner, saya doakan mereka sentiasa sihat dan saya doakan mereka buat kerja dengan baik dan cepatlah berlalunya virus yang ada hari ini. Dan biar dah habis, kita buat pilihan raya. Nanti kita tolak nih orang-orang yang seperti ini. Itu yang saya kata. Kenapa saya selalu agung-agungkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Karena komponen yang ada dalam PHS ni lebih berjiwa rakyat, lebih tahu memahami rakyat. Karena pemimpin dalam PHS ni pun kebanyakannya kalau kita tengok, mereka tahu karena mereka dari bawah. Tak ada keturunan bangsawan dalam PHS ni. Keturunan orang susah semua yang banyak. Jadi dia tahu makan dengan garam macam mana, duduk penjara macam mana. Jadi saya harap lepas ni cepat ini berlalu dan saya harap biar pilihan raya cepat ada. Saya akan akur kalau satu kerajaan akan datang PHS kalah di PRU ke-15 nih, contohnya PHS kalah, saya akan akur dengan kerajaan baru. Karena saya akan tahu di situ ada manifesto. Dan bila ada manifesto, kerajaan itu juga akan kukuh dan pelabur juga akan masuk ke Malaysia. Keyakinan pelabur dan negara luar kepada Malaysia itu ada. Bila benda ini berlaku, baru negara kita ini ada kemajuan. Sekarang ini kita berharap total 100% daripada sumber yang ada dalam negara. Kita total berharap dengan duit minyak. Minyak pun sekarang minyak dunia dah drop. Jadi kalau tanpa satu pimpinan yang baik seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya selalu sebutkan 24 jam nih, saya rasa tidak ada lah lagi pemimpin yang boleh, yang ada kaliber, yang boleh bercakap dengan pemimpin negara luar, yang mempunyai kawan di luar negeri yang sama pemimpin politik yang ada. Tak ada lagi. Jadi ini yang berlaku. Kalau kita lihat hari ini, mereka cuma nakkan kekuasaan mereka ini tujuannya untuk mempertahankan politik mereka sendiri. Tetapi hala tuju negara sebenarnya tak ada. Apa hala tuju negara yang mereka nakkan daripada kerajaan yang ada hari ini? Apabila kerajaan merasa diri mereka dah makin lemah, seperti mana yang kita tengok, seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap yang dalam parlimen kemarin, bila ada kerajaan rasa sana lemah, dah goyang-goyang, mula hantar darurat. Lepas tu ditolak agung. Lepas tu goyang lagi. Lepas tu PKP. Lepas tu goyang-goyang lagi, nanti apa lagi dia nak buat? Ini je modal. Untuknya apa? Yang susah ni kita rakyat ni. Lepas tu yang kena hantam nak buat jasa. Saya dengar pun penggerak pun dah dapat dah duit. Tak tahu berapa juta, tapi dah dapat dah sedikit saya dengar lah. Jadi begitulah politik negara kita ini. Selagi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi pemimpin negara, selaginya pergolakan ini saya rasa pun tidak berkesudahan dengan baik. Karena mereka cuba menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk naik ke atas, karena mereka takut mereka tidak dapat berkuasa, dan mereka rasa orang yang bukan Perdana Menteri yang ada hari ini orang yang di bawah Perdana Menteri ini sebenarnya ada juga yang ingin naik menjadi Perdana Menteri dalam waktu terdekat setelah Perdana Menteri yang ada nih. Jadi kalau mereka tidak sekatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, peluang mereka tidak ada. Karena peluang yang mereka nak itu selepas PRU ini nanti, mereka inginkan timbalan Perdana Menteri.
Dan yang paling menarik, saya tengok posting yang ada di Facebook tadi. Satu, timbalan Perdana Menteri memang hebat lah. Datuk Seri Dr. Wan Azizah ni. Saya tengok posting itu, saya senyum sendiri lah. Betul juga kan, saya dalam hati saya. 4 Menteri Kanan nak buat kerja yang Datuk Seri Dr. Wan Azizah ni buat. 4 Menteri Kanan nak lawan dia satu orang. Maknanya menteri-menteri kanan yang ada ni pada saya tidak cerdik lah. Buat kerja tu timbalan Perdana Menteri satu orang yang buat. Sekarang ni ada 4 orang, memang tak cerdik lah. Orang yang buat posting tu bijak kau. Siapa yang buat tu? So macam tu lah, aku dah melalu-lalu aja dekat belakang ni. So saya harapkan kawan sihat di sana. Jangan lupa #LTL dan #DSAI 4 PM 9. Okey, lawan tetap lawan. Okey, thank you.